Selamat pagi Oda dan salam sejahtera kami ucapkan. Bersama kami di dalam rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada pagi Sabtu ini 7 Mac 2020 masih bersamaan dengan 12 Rejab 1441 Hijrah. Saya Muhammad Hafiz bin Kasmin dan rakan setugas saya Hazika Johari. Selamat pagi kita ucapkan kepada habis kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan semoga dibukakan pintu-pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sehat walafiat. Puan pula bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk rancangan kita pada pagi ini, kita akan mengongsikan beberapa segmen yang akan disampaikan, iaitu segmen motivasi, segmen dakwah, segmen keusahawanan dan diikuti pula dengan segmen kesihatan dan yang terakhir segmen berita semasa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk segmen motivasi kali ini bersama saya pada pagi ini seorang yang cukup terkenal dan memberi inspirasi kepada masyarakat terutamanya dari golongan belia-belia di luar sana. Bersama kita pada pagi ini Puan Izwana binti Haji Morni. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat walafiat. Habis kita berdua? Alhamdulillah sihat. Seperti yang telah sedia maklum, Puan sudah banyak memberikan inspirasi dari kata-kata motivasi yang Puan pernah sampaikan sebelum ini dan memberi kesan kepada setiap individu yang mendengar. Kini Puan telah pun mengeluarkan buku motivasi yang pertama yang berjudul Hiduplah 1000 Tahun Lagi. Bolehkah Puan memberikan sedikit huraian mengenai tajuk buku ini dan apakah yang dimaksudkan oleh Puan Izwana mengenai dengan tajuk berkenaan? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebagai pendahuluan, apabila kita mendengar ayat hiduplah 1000 tahun lagi, kita akan membayangkan diri kita pada masa hadapan di waktu kelak. Jadinya hiduplah 1000 tahun lagi ini merupakan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan dalam menjalani kehidupan kita, kita hendaklah mempunyai matlamat dan tujuan kita yang tertentu. Baiklah, menurut Puan Izwana, bagaimanakah ia dapat memberi kesan atau impak kepada diri seseorang? Menurut saya, ia akan membuatkan seseorang itu lebih berpegang teguh kepada dia punya matlamat dan tujuan hidup dengan lebih serius lagi. Jadinya secara tidak langsung ia dapat menjadikan sebagai satu semangat untuk seseorang itu terus berjuang demi meraih impian mereka. Jadi apa yang akan terjadi jika seseorang itu tidak mempunyai matlamat hidup yang tetap? Jika seseorang itu tidak mempunyai matlamat ataupun tujuan hidup yang tidak tetap, dia akan berasa kesunyian tanpa adanya tujuan hidup. Jadi dia akan lebih banyak membazirkan masa untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan ini akan menyebabkan kehidupan seseorang itu tidak teratur dan tidak ada tentu arah. Jadi bolehkah Puan Izwana memberikan penjelasan dengan lebih terperinci mengenai dengan perbezaan orang yang mempunyai matlamat dalam hidupnya dan juga sebaliknya? Bagi seseorang yang ada matlamat hidup, dia akan banyak meluangkan masa bagi perkara-perkara yang berfaedah untuk kebaikannya, untuk hidupnya yang akan datang, untuk 1000 tahun lagi. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak ada matlamat hidup dan tujuan hidup, dia akan banyak membazirkan masa dan bekerja sambil lewat sahaja. Baiklah, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada pagi ini, boleh Puan berikan sedikit pesanan kepada penonton di luar sana dan bersama kita pada pagi ini? Sedikit pesanan yang saya dapat sampaikan. Ayat ini juga ayat yang saya pegang setiap hari daripada satu petikan daripada Khairil Anwar. Beliau telah berkata bahawa Islam mengajar kita berurusan dengan masalah dunia, kita diharapkan mempunyai keyakinan bahawa kita akan hidup selamanya. Sebaliknya, jika kita berurusan dengan akhirat, maka tekankan dalam hati seolah-olah kita akan mati hari ini ataupun esok hari.
Okey, baiklah. Alhamdulillah berakhir sudah kita di penghujung segmen motivasi pada pagi ini. Diharap para penonton dapat mengambil sedikit sebanyak kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Puan Izwana sendiri, yang mana hidup ini mesti diteruskan dan jangan mudah berputus asa walau seberat mana dugaan dan rintangan yang melanda diri seseorang. Terima kasih banyak-banyak Puan di atas kesudian kita pada pagi ini dan semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih lagi bersama kami di dalam rancangan Lampai Pagi pada pagi ini. Segmen yang seterusnya adalah segmen dakwah yang bertajuk Ilmu Itu Ibadah. Kita menjemput Puan Syakirah Wahab untuk membahaskan tajuk berkenaan. Untuk pengetahuan Auda, Puan Syakirah merupakan salah seorang mahasiswi di institusi pengajian tinggi Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Apa kabar Puan pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Apa kabar Puan dan Puan? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk memulakan perkongsian kita pada pagi ini, kami ingin mengetahui sedikit pendapat Puan tentang sejauh manakah ilmu itu sangat penting dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, mencari ilmu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat hidup tanpa sebarang ilmu di dalam diri kita, karena ilmu itu bak pelita dalam kehidupan seseorang itu. Tanpa ilmu, niscaya manusia dapatlah diumpamakan seperti berdayung dalam sebuah sampan tanpa pelayung dan tanpa hala tuju yang pasti. Sebagaimana pepatah juga ada menyatakan bahawa ilmu itu adalah jambatan hidup. Jika kita berilmu, kita akan menjadi seseorang yang maju ke hadapan, tidak mudah terpedaya serta kita akan disanjung tinggi oleh masyarakat. Jadi apakah yang akan terjadi jika seseorang itu tidak mencari ilmu? Bagi seseorang yang tidak memanfaatkan hidupnya dengan mencari ilmu, maka dia akan berada dalam keadaan yang sangat rugi. Kerana apabila seseorang itu tidak berilmu, dia akan sentiasa dalam keadaan kemunduran dan kebodohan. Dan kebodohan ini adalah pangkal setiap keburukan dan juga musibah. Oleh demikian, kita hendaklah sentiasa mencari ilmu untuk kehidupan kita di masa akan datang. Pada pendapat Puan sendiri, mengapakah mencari ilmu itu merupakan satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, mencari ilmu adalah sangat penting dan ianya boleh membawa seseorang itu ke arah kebaikan dan juga kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita supaya mencari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi, selagi mana ianya mendatangkan manfaat dan juga tidak bertentangan dengan unsur-unsur Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Jelas dari sabda tersebut, mencari ilmu adalah sangat penting dan ianya boleh mendatangkan manfaat kepada setiap orang yang mencari ilmu itu. Di samping itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berilmu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini menguatkan lagi bukti bahawa mencari ilmu itu adalah sangat penting dan ianya merupakan suatu ibadah. Sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian kita pada pagi ini, bolehkah Puan berikan sedikit kata-kata terakhir yang ingin Puan sampaikan kepada penonton di luar sana? Pesanan saya kepada semua orang yang mendengarkan perkongsian saya pada hari ini ialah selama hayat masih di kandung badan, kita hendaklah sentiasa mencari ilmu, kerana ilmu itu adalah ibadah yang tiada kesudahannya. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu petikan dari Imam Al-Ghazali mengenai dengan ilmu yang menurut saya cukup menarik untuk dikongsikan, iaitu menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mencari ilmu adalah jihad dan mengulang ilmu adalah zikir. Semoga ilmu yang kita cari bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah saja dari segmen dakwah kita pada pagi ini yang dikongsikan oleh Puan Syakirah Wahab, yang mana ilmu itu adalah satu ibadah dan sangat bermanfaat kepada semua orang yang tidak kira bangsa dan agama.
Terima kasih sekali lagi Puan kerana hadir di rancangan kami pada pagi ini. Ya udah, sebelum kita meneruskan ke segmen seterusnya, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama di rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah, segmen seterusnya adalah segmen keusahawanan dan kita menjemput Tuan Salman Sofian, seorang usahawan tempatan untuk membincangkan potensi perniagaan beliau di atas talian di Brunei. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan peluang ditemu bual di rancangan Rampai Pagi pada pagi ini. Bolehkah minta apakah jenis perniagaan Tuan dan berapa lamakah Tuan mencuburi bidang ini? Saya telah menceburi perniagaan atas talian ini selama 2 tahun dengan menjual kasut yang lebih dikenali sebagai sneakers dan segala perangan sukan di media sosial Instagram. Pada pendapat Tuan, apakah dia perniagaan di atas talian dan bagaimanakah prosesnya? Perniagaan atas talian ini atau lebih dikenali sebagai online business adalah sangat terkenal di Brunei. Secara umumnya tidak kira peringkat umur. Ada yang melakukan perniagaan atas talian secara separuh masa dan ada juga yang melakukan secara sepenuh masa. Jadi saya akan terangkan secara ringkasnya apa itu online business, iaitu pembeli akan melakukan pesanan di laman web atau online store yang telah disediakan oleh si penjual. Setelah itu si pembeli akan membuat pembayaran melalui kad kredit atau PayPal dan sebagainya. Setelah itu penjual akan menghantar pesanan yang telah diberikan oleh pembeli melalui pos atau secara langsung, dan setelah itu selesainya transaksi perniagaan. Si pembeli pun sudah membeli barangan yang dibelinya, tidak perlu lagi pergi ke kedai atau pasaraya. Menurut Tuan Salman, bolehkah Tuan berikan sedikit kebaikan perniagaan atas talian? Yang seperti saya nyatakan tadi, pembeli tidak perlu pergi ke kedai dan atau pasaraya. Dengan ini dia dapat menjimatkan kos dan masa, dan si pembeli juga dapat membandingkan harga dari si penjual. Bolehkah Tuan memberikan sedikit nasihat dan kata-kata semangat bagi pendengar di luar sana yang ingin mencuburi perniagaan atas talian ini? Bagi saya, berkecimpung dalam dunia perniagaan memerlukan ketabahan hati, minda dan fizikal bagi menangani cabaran up and down dari segi perniagaan. Dan dari itu, seorang itu akan belajar dan mengatasi segala cabaran dan memperbaiki diri sendiri dari semasa ke semasa. InsyaAllah dengan usaha dan doa kita akan berjaya. Itu sahaja dari segmen keusahawanan pada pagi ini. Diharap penonton dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu tentang bidang keusahawanan yang telah dikongsikan oleh Tuan Salman tadi. Terima kasih Tuan kerana bersedia hadir ke rancangan Rampai Pagi ini bersama kami. Sebelum kita beralih ke segmen berita semasa, terlebih dahulu kita akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan virus COVID-19 yang menghebohkan kebanyakan negara kerana penularannya yang semakin meningkat. Dan kita menjemput Dr. Muhammad Shazri Asmali, iaitu pakar kesihatan dari Kementerian Kesihatan, untuk memberi sedikit penerangan dan juga langkah-langkah untuk mengatasinya. Assalamualaikum, Dr. Selamat pagi. Terima kasih telah menjemput saya di rancangan Rampai Pagi ini. Bolehkah doktor memberikan sedikit sebanyak penerangan mengenai dengan virus COVID-19 ini? Untuk pengetahuan umum, coronavirus ataupun disebut juga COVID-19 adalah virus keluarga yang terdapat berbagai penyakit daripada selisma sehingga penyakit yang lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Novel coronavirus ini adalah spesies yang baru yang belum ditemui oleh manusia. Gejalanya adalah sesak nafas dan demam. Coronavirus ini bermula di salah satu daerah di China, iaitu Wuhan, dan kemudian yang merebak ke kawasan yang lain, dan barulah kemudian merebak ke negeri lain seperti Itali, Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya.
juga di salah satu pasar-pasar yang aktif menjual haiwan hidup untuk dijadikan makanan seperti randa, kelawar, ular dan sebagainya. Diyakini bahwa virus itu terhasil daripada virus bawaan ular dan virus bawaan kelawar. Di sini juga pihak kuasa Cina juga mengesahkan bahwa virus ini dapat menjangkit dari manusia ke manusia melalui batuk dan bersin dalam jarak 1 hingga 1,8 daripada individu yang dijangkiti tersebut. Apakah tanda-tanda jika seorang itu terjangkiti atau dipercayai dijangkiti oleh virus itu? Tanda-tanda biasa jangkitan termasuk gejala pernafasan, demam, batuk, dan kesukaran bernafas. Namun dalam kes yang lebih teruk yang menyebabkan radang paru-paru, kegagalan buah pinggang, simptom pernafasan yang teruk, dan seperti yang telah diketahui, dia boleh membawa maut. Jadi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh seseorang jika terdapat tanda-tanda tersebut yang doktor terangkan tadi? Langkah yang pertama adalah orang yang disedangkan untuk meningkatkan tahap kebersihan yang tinggi, seperti kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan sering membawa hand sanitizer. Yang kedua adalah orang yang disarankan untuk buat sementara waktu untuk tidak pergi ke mana-mana luar negeri ataupun tempat yang terjejas. Tetapi jika perjalanan itu tidak berjalan, haruslah mereka sentiasa membawa penutup muka dan hidung ataupun mask dipanggil, dan sering membawa hand sanitizer. Kemudian mereka juga harus mengelak tempat-tempat menjadi tempat ataupun tempat yang sesak. Mereka juga mengelakkan makan yang mentah ataupun kurang dimasak. Dan langkah yang terakhir adalah segera mendapatkan rawatan jika ada dijangkiti ataupun jatuh sakit seperti demam, batuk, dan hendaklah memaklumkan kepada dokter yang biasa jika ada perjalanan ke luar negeri. Itu saja bagi saya untuk mencegah langkah-langkah penyebaran COVID-19 ini. Sekian daripada saya. Baiklah, itu dia beberapa langkah-langkah yang telah dikongsikan oleh doktor tadi. Jika anda mendapati diri anda mengalami tanda-tanda yang telah dinyatakan oleh doktor, segeralah ke hospital atau klinik-klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Terima kasih doktor kerana berkesudian untuk hadir memberikan informasi mengenai dengan virus ini kepada kami di studio dan juga kepada para penonton di luar sana. Sebelum kita menutup tirai pada pagi ini, kita berikan sedikit ruangan kepada Dayang Harni Susanti untuk menyampaikan berkas semasa. Silakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Harni Susanti Sayo akan melaporkan perkembangan semasa di negara Brunei Darussalam. Baru-baru ini berita palsu tular mengenai kes pertama positif coronavirus warga tempatan yang pulang dari negara China. Berikut dengan penyebaran maklumat yang menyatakan terdapat kes pertama positif coronavirus di negara Brunei yang dihidapi oleh warga tempatan yang baru pulang dari Republik Rakyat China, yang mana telah tular di media sosial melalui Twitter, WhatsApp dan Facebook. Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa penyebaran maklumat tersebut adalah tidak benar dan telah disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan penularan maklumat tersebut. Setakat ini, tidak ada kes jangkitan virus tersebut di negara Brunei Darussalam. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan untuk menyerukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di Perundangan Akta Keteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah yang menyebabkan keteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak RM3,000 Brunei. Sekian saja untuk berita semasa dari saya, Harni Susanti saya. Terima kasih Dayang Harni Susanti untuk berita semasa pada pagi ini. Alhamdulillah, berakhirlah sudah kita di penghujung rancangan pada pagi ini.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan atau dikongsikan sepanjang sampai pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para jemputan kita yang berkesudian untuk hadir pada pagi ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami ke penghujung rancangan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.